kena pandai bawa diri. Contoh kita nak ambil gambar, tak boleh nak paksa dia orang. Kena banyak sabar dan ambil masa. Di peringkat global, dia panggil sebagai citizen scientist. Kita orang punya roti sekaya ni, homemade. Semua pakai dapur kayu, semua manual. Roti ni betul-betul proses dia 100% secara semula jadi. Di peringkat global, dia panggil sebagai citizen scientist. Minat pada konservasi ni saya rasa bila saya tengok tak ada orang buat. Namanya sering terpampang di dada akhbar sebagai wira sejagat dek kerana misinya membantu pemuliharaan alam sekitar dan menyelamatkan tumbuhan liar dari terus pupus. Imej fotografinya yang boleh disifatkan sebagai rare dari alam serta lokasi yang diancam kepupusan memberi peluang kepada audien global untuk mengenali dan memahami risiko apakah yang sedang menanti jika hutan dan penghuninya terus rakus di baham kemusnahan. Minat pada konservasi ni saya rasa bila saya tengok tak ada orang buat. Baik sama ada daripada kerajaan apa pihak-pihak yang terlibat daripada bidang ni lah. Bila tiada orang yang nak conserve pokok-pokok tu, kita kehilangan biodiversity lah. Kita tak tahu spesies apa yang ada di setiau ni. Dari dunia fotografi, Suzairi Zakaria atau lebih dikenali sebagai Dom Nikong mendalami usaha konservasi tumbuhan liar. Dalam masa yang sama, sejak 13 tahun lalu, beliau mendokumentasi kehidupan orang asli suku Batik. Potret mereka serta flora dan fauna yang dirakamnya membawa Dom Nikong ke persada antarabangsa. Beliau telah mengumpul lebih 2,000 spesies hutan seperti halia hutan, periuk kera, paku pakis, hoya, termasuk 200 spesies orkid liar yang ditemui di Tanah Bris dan kawasan pembalakan sekitar negeri Terengganu. Dapat beri kesedaran lebihlah pada orang ramai tentang kepentingan biodiversity. Perlunya kita buat usaha-usaha pemeliharaan kerana hutan kita makin lama makin berkurang. Jadi kita tak sedar tumbuhan ni ataupun biodiversity ni tak sedar dia hilang. Tak macam cuaca kita, kalau panas kita rasa panas. Climate change. Kalau biodiversity ni dia hilang sekejap je. Membawa balik dan menanam semula tumbuhan liar yang dijumpai bukan satu tugas yang harus dipandang enteng.
Ada antara tumbuhan yang sukar untuk hidup apabila dibawa keluar dari habitat asal. Barang utama nak bagi dia hidup lah. Macam kadang-kadang setengah spesies tu kita tak tahu dia perlu air banyak mana, perlu cahaya banyak mana. Jadi pada awal-awalnya banyakkan kena trial and error dulu lah. Ada yang mati pun memang ada lah. Tapi kita daripada tu kita belajar lah. Kalau mati sebabkan air, kita akan kurangkan air. Mati sebab lebih cahaya, kita akan tanam tempat redup. Awalnya kita kena tahu tumbuhan tu, contoh kita jumpa dia, kalau kawasan balak tu memang dia dah terdedah kan, panas. Bila bawa balik kita kena test dulu, tengok macam mana. Kalau ada 2 pokok kena test 2, satu yang letak panas, satu tempat teduh. Jadi kita kena boleh tengok dia yang mana satu okey. Ada juga yang tak berjaya pasal kita, contohnya yang daripada kawasan tanah tinggi kan, tu memang kita tak boleh nak buat apa lah. Kita memang dia tak boleh survive dengan suhu kawasan tanah rendah. Dom akan ke Taman Negara Kuala Koh ini apabila tidak menjalankan aktiviti konservasi tumbuhan di nurserynya. Jarak yang tidak jauh dari rumahnya di Setiu membolehkan beliau untuk sering ulang-alik jika tidak bermalam di kampung ini. Di sini terdapat hampir 200 penghuni orang asli suku Batik. Pada awalnya saya didedahkan tentang orang asli oleh kartunis Jaafar Taib dari Gila-Gila. Masa tu kami pergi ada sesi ekspedisi fotografi di Tasik Kenyir. Jadi masa tu dia tunjukkan gambar-gambar yang diambil di Royal Belum dan dia galakkan saya untuk dokumentasikan tentang orang asli lah, pasal tak banyak orang buat masa tu. Sangat cok. Tak boleh debab ya. Itulah. Itulah apa nak tengok. Masa mula-mula datang tu agak susah juga pasal saya tak kenal dia orang pun tak kenal saya. Jadi bila orang luar ni mereka anggap sebagai orang asing lah, ataupun mereka sebut gok bahasa dia orang. Jadi kita kena jumpa Tok Batin dulu, beritahu tujuan kita datang apa. Jadi bila dia benarkan untuk kita ambil gambar, baru boleh lah. Belas tahun bukanlah satu jangka masa yang singkat. Itulah usia yang diabadikan oleh Dom untuk mendokumentasikan kehidupan orang asli suku Batik di Taman Negara Kuala Koh ini. Kehadirannya diterima baik oleh masyarakat di sini. Balam. Kau melihat. Lihat. Balam.
Saya bermula untuk konservasi tumbuhan ni pada sekitar 2015. Masa tu datang ke Steve Wetland untuk ambil gambar. Jadi bila kita pergi untuk ambil gambar lagi kali kedua, kawasan tu dah berubah. Jadi saya rasa satu kerugian bila pokok-pokok yang macam contohnya orkid tu hilang begitu saja daripada kawasan Steve Wetland. Terdapat 10 spesies periuk kera yang berjaya ditanamnya. Tumbuhan karnivor yang memakan serangga ini hidup di kawasan ekstrim seperti bukit dan tanah tinggi serta kawasan tanah bencah seperti paya. Setiap periuk kera mempunyai bentuk yang berbeza disebabkan adaptasi geografi tempat tinggi dan rendah. Halaman rumahnya yang dinamakan Pusat Kajian dan Konservasi Wild Dome ini menjadi lokasi rujukan dan kunjungan ahli konservasi, penyelidik, malah turut mendapat kunjungan peminat orkid dari seluruh negara. Baru-baru ini saya dengan kerjasama Fakulti Sains dan Sekitaran Marine, kita lantik Encik Dom ni sebagai karyawan tamu yang mana di peringkat global dia panggil sebagai citizen scientist. Yang mana citizen scientist ni lah ada orang-orang awam yang biasa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dalam bidang-bidang yang diceburi itu, tapi dia mampu menjalankan kajian-kajian dan kerja-kerja yang dibuat tu boleh diiktiraf oleh ahli akademik dan saintis lah di seluruh dunia. Jadi kita nampak Cik Dom ni mempunyai minat yang sangat mendalam kepada nature. Dan dia ada cara untuk membawa imej-imej semula jadi khazanah alam semula jadi ni kepada mata masyarakat. Encik Dom ni seolah-olah menjadi jambatan kita lah untuk membawa imej-imej tumbuhan ni, imej digital yang menarik, dan ini akan secara tidak langsung akan meningkatkan kesedaran masyarakat umum terhadap keindahan, kepelbagaian biodiversiti hutan tropika misalnya, dan kepentingan kita memelihara habitat semula jadi. Setiap penemuan oleh Dom ini akan melalui beberapa proses. 2 bulan masa diambil bagi proses penamaan setiap spesies yang dijumpai, melibatkan beberapa agensi seperti IUCN, FRIM, MARDI dan beberapa buah universiti. Tismia antara spesies yang dijumpai oleh Dom dalam usaha pemeliharaan biodiversiti. Nama Dom dan ibunya disemadikan kerana spesies ini tidak pernah dijumpai oleh mana-mana peneroka sebelum ini. Kita lebih teruja apabila ada pakar daripada luar negara yang mengiktiraf usaha-usaha yang dibuat oleh citizen scientist seperti Dom ni. Apabila ada spesies di Guatemala, spesies orkid di Guatemala dinamakan sempena Encik Dom, Cissis Domae, iaitu satu spesies baru untuk orkid liar daripada Guatemala lah. Saya rasa kita lebih perlu peka dan hargai apa yang ada di negara kita lah berbanding dengan apa yang ada di luar tu. Macam orang tua cakap, kuman seberang laut kita nampak, gajah depan mata kita tak nampak. Jadi kata-kata tu memang kena dengan diri kita sebenarnya kalau kita tak hargai apa yang ada depan mata kita. Perkampungan orang asli Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan menjadi lokasi Dom bereksperimen dan menjalani kehidupan orang asli suku Batik. Untuk sesuaikan diri, kita kena pandai bawa diri, kita kena tak boleh nak contoh kita nak ambil gambar, tak boleh nak paksa dia orang. Jadi kita kena ikut cara dia orang lah. Jadi kena banyak sabar dan ambil masa. Dom sering mengikuti Nek Som atau Yak Som
dalam dialek orang asli bersama Mamurim, iaitu anak buah Nek Som, masuk ke hutan mencari makanan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat orang asli di sini untuk mencari makanan hanya apabila lapar. Mereka akan masuk ke hutan atau turun ke sungai apabila perlu. Inilah antara prinsip asas pengekalan sumber alam semula jadi, iaitu hanya mengambil apa yang perlu dari alam tanpa membazir. Jadi ubi liar ni salah satu cara nak kenal dia, kita tidak kena kenal pokok dia juga. Daun dia, satu lagi lokasi tempat tumbuh dia. Ada setengah ubi tu di tepi-tepi sungai dia tumbuh. Ada setengah ubi di bukit-bukit, di gunung. Ada setengah ubi di kawasan Pamah. Jadi kita kena tahu sebuah sedikit tentang itulah. Hidup mak ayah tu bukan ada beras, ada gula. Sehidup mati makan hutan ni lah. Yang kalau macam ubi takuk ni dia tak tahan lama sangat pasal dia mudah kering. Jadi biasanya dia orang balik dia akan terus bakar lah ataupun rebus. Bukannya duduk. Pisau aku kecil sangat. Elah. Jangan je. Mau takutnya Paul mati. Bakar terbus, tapi yang utama bakar lah. Pasal kalau di hutan ni kadang-kadang tak ada periuk apa semua. Jadi kalau bakar ni paling mudah. Terdapat lebih 26 jenis ubi berbeza. Umi takop saiznya sebesar ibu jari, mempunyai rasa yang berlemak. Setakat ini sudah 9 jenis ubi liar telah diambil oleh DOM bagi tujuan kajian makmal di bawah seliaan Dr. Jamilah dari UMT. Ubi yang telah dibakar akan dikikis terlebih dahulu sebelum dimakan. Menurut Nek Som, ubi yang tidak dimasak dengan betul boleh membuatkan tekak berasa gatal apabila dimakan. Rasa dia lebih kurang ubi badak. Sedap, lemak. Itu titik pun mak ayah saya cerita lah. Itulah yang saya tahu tu. Dia kata makan tepi sungai itu, dia kata jangan sebut. Kita pergi gali saja baru ada isi, dia kata. Kalau kita sebut dia tak ada, dia kata. Nah tu saya tahu tu. Dalam masyarakat orang asli Batik, turut terdapat pantang larang dalam mencari ubi. Contohnya ubi makel. Namanya tidak boleh disebut sebelum menggalinya kerana dipercayai jika menyebut namanya, maka ubi yang digali tiada isi. Nama hanya boleh disebut selepas penggalian sahaja. Ubi yang tidak habis dibakar akan dibawa pulang dan diberi pada jiran yang lain. Bagi DOM, usahanya bukan untuk pujian atau pengiktirafan. Penghargaan di mata dunia yang diterimanya malah satu dorongan untuk memastikan kerja-kerja merakam dan mendokumentasi kehidupan kaum orang asli Batik serta tumbuhan liar dapat diteruskan dengan jayanya.
Roti ni saya makan sejak saya kecil, umur 8 tahun. Buat dia jatuh, dia sudah satu bubur dalam loyang tu, bakar. Bakar tengok tadi habis dah setengah. Dia bakar lagi. Dia tak pernah berhenti lagi dah habis adunan. So maknanya fresh lah. Fresh. Maknanya. Dia buat termasuk iti bakar, siap. Bubur packing habis. Di sesetengah tempat, ketulan roti kecil ini disebut bun dari istilah bahasa Inggerisnya bun atau roti pound. Akan tetapi di negeri Terengganu yang terkenal dengan penambahan huruf G, ia dipanggil roti paung. Teksturnya yang gebu, sangat enak apabila dimakan ketika masih panas. Tidak heranlah ada yang sanggup meredah 400 km demi sebungkus roti paung. Di kampung Bukit Gemuruh, ia dipanggil roti sekaya. Cukup terkenal kerana keunikan dan cara pembuatannya secara tradisional. Dibakar di dalam tin minyak menggunakan kayu api, sabut kelapa dan arang membangkitkan aroma waktu kecil. Maziah Abdul Rahman, 33 tahun atau lebih dikenali dengan nama Cik Ah oleh penduduk setempat, kembali mengusahakan pembuatan roti sekaya warisan ibunya sejak 28 tahun lalu. Dari hanya suka-suka membuat kembali hidangan ini pada 2019, kini ia menjadi punca rezeki Cik Ah sekeluarga. Kesedapan roti dapur kayu ini dikatakan terletak pada inti sekayanya yang menggunakan bahan-bahan segar setiap hari dan diproses secara manual dari air tangan Cik Ah seisi keluarga. Kita orang punya roti sekaya ni, inti tu kita orang buat sendiri. Inti sekaya kita buat sendiri. Homemade, semua pakai dapur kayu, semua manual. Tak daripada kelapa semua pun manual lah semua. Orang cakap macam style orang lama. Macam mana mak buat, macam tu lah kita buat. Cik Ah dibantu adik Imi dalam persiapan membuat sekaya. Pemilihan kelapa penting dalam pembuatan sekaya. Kelapa di kawasan pantai dipilih kerana rasa yang lebih lemak dan sedap. Kelapa di tua sangat, kalau kita ambil yang tua banyak sangat pun tak boleh. Yang kulit hidup banyak sangat pun tak boleh. Orang cakap macam balance, kena balance. Sebab nanti satu takut dia pecah minyak. Bila dia pecah minyak, susah nak jadi kesekaya. Kelapa yang telah diparut diperah menggunakan tangan. 20 biji kelapa diperlukan dalam pembuatan sekaya. 3 kali perahan air santan digunakan untuk satu kawah sekaya. Satu proses yang memakan masa 2 jam. Okey, sebab tu kita orang tak pakai kelapa, santan yang dah siap. Kita orang pakai kelapa yang diproses sendiri. Maknanya kita boleh tengok, kita boleh tu sendiri. Yang tua banyak mana, yang hidup macam mana. Kayu getah digunakan bagi proses pembakaran sekaya dan roti kerana ia lebih tahan lama. Pengumpulan dan pemilihan kayu api adalah tugas suami Cik Ah, iaitu Mat Yus. Kebiasaannya, kayu api diperolehi seminggu sekali dalam kuantiti yang banyak dari hutan sekitar. Kalau dengan handmade ni lainlah sikit kot. Mungkinlah cara dia lain dengan tenaga kita berbanding dengan tenaga elektrik. Masa baru-baru buat tu ada kita orang buat je. Telur kita meseng, lepas tu dulu Cik Ah pernah buat telur pakai mesin. Santan pun Cik Ah meseng. Tak jadi.
Mak cakap, okey, tukar cara macam mak buat. Okey, buat. Jadi cik apa start buat balik macam mana mak buat, cik buat balik. Bancuhan ramuan sekaya iaitu tepung, telur dan santan diramas menggunakan tangan dan ditapis beberapa kali bagi mendapatkan adunan yang sebati dan tidak berketul-ketul. Air daun pandan turut digunakan bagi mendapatkan rasa sekaya yang lebih wangi dan sedap. Bancuhan sekaya dicampur sedikit pewarna kuning dan akan dikacau sebati sepanjang masa bagi mendapatkan tekstur sekaya yang halus dan cantik. Apa? Ambil apa? Satan. Untuk sekaya, kalau untuk sekaya ni bila masuk dalam kawah kita kacau. Memang kena kacau sampai betul-betul dia masuk. Tak boleh berhenti. Memang tak boleh berhentilah sebab takut kat gi sekaya tu dia jadi ketul-ketul, jadi biji-biji, lepas tu takut hangit. Sebab api kan sentiasa ada. Dia ada sokmo. Memang kita kena kacau sampailah dia masuk. Kalau 8 jam lah kacau. Kalau 6 jam lah kacau. Sampai betul dia masak sampai dia berkilat. Gula Melaka dan gula pasir turut dicampur bagi menambahkan kemanisan inti sekaya. Kita buat sekaya ni, cik cakap terus terang. Satu, kena sabar. Kalau tak ada kesabaran, kalau nak buat sekaya, kalau takat sekaya kita buat biasa-biasa ni, insya-Allah boleh. Tapi kalau sekaya ni, cik cakap kena ada kesabaran. Bila dia tak jadi, satu, kita dah letih sebab dia sampai makan masa 10 jam pun ada. Sebab tu cik cakap kalau buat sekaya memang cik cuti. Sebab tu tak boleh nak buat sekaya banyak-banyak. Sekaya yang sudah dimasak sejak 5 jam yang lalu akhirnya hampir pekat. Namun harus terus dikacau sehingga betul-betul masak. Tiada bahan pengawet digunakan, namun proses memasak yang lama menyebabkan ia tahan tanpa basi. Biasa kalau mak tolong, macam sekaya ni, macam dekat-dekat nak siap nak masak, tanya, okey mak, okey tak lagi? Kalau mak cakap okey. Kalau jadi. Cik Ah turut berkongsi pengalaman mengacau sekaya lebih 10 jam kerana sekaya tidak menjadi. Berapa kilo bergula? 12. Ni dia balik nampak. Ni daripada sini ni. Tu ni masak ni. Okey. Alhamdulillah jadi juga. Lepuk jaga ni kayu panas ni. Kaya ni macam mana? Rumit. Nak boleh buat proses dia tu terlampau rumit daripada kita koyak kelapa, lepas tu nak ramas santan lagi, nak buat adunan dia lagi. Memang rumit lah. Memakankan orang cakap 1 hari. Buat 1 kawah saja. Kalau nak buat 2, takut tak tertahan badan. Ambil proses dia daripada pagi. Kita orang daripada pukul 6 lebih buat pukul 12 lebih baru boleh letak atas dapur. Jadi memang orang cakap sekaya ni rumit sikit. Seawal jam 3 pagi, Cik Ah, Mat Yus dan Imi akan memulakan proses menguli tepung bagi membuat roti. Setiap orang akan menguli 5 kg tepung. Kebiasaannya, 20 kg tepung perlu siap diuli terlebih dahulu sebelum jam 7 pagi.
Doh yang telah kembang akan dimasukkan inti oleh Ibu Cik Ah, Fatimah Saleh. Tepung akan dimasukkan pelembut roti dan lemak sayur. Adunan perlu diuli hingga sebati dan kembang serta dibiar seketika sebelum dibentukkan. Doh akan dibiar sekali lagi selama 15 minit sebelum dimasukkan inti. Hanya Cik Ah dan Ibu yang mahir memasukkan inti sekaya. Inti perlu dimasukkan dengan betul kerana jika tidak, ia akan terkeluar dari roti selepas dibakar. Ni pun mak cik bagi anak dah buat. Kalau mak cik dah agak dah nak buat dah. Nak kacau sekaya lagi, nak dengar uli lagi. Tapi mak cik dengar pada customer kata roti tu sama je, dia kata temu sekaya dia yang nak sedapnya kata. Sebab sekaya dia bukan banyak. Tapi kalau roti lain tu kita sapu saja. Roti ni kan kita isi banyak. Roti yang telah siap diisi inti sekaya dibiar setengah jam sebelum dibakar. Sementara menunggu doh roti naik untuk dibakar, Imi akan menyiapkan tempat membakar roti. Sabut kelapa, arang serta kayu api digunakan untuk menghidupkan api dan dijadikan bara serta diletakkan di atas tin minyak yang telah disusun. Kita orang bakar pakai tin minyak. Sebab apa pakai tin minyak? Sebab orang dulu tak ada oven. Orang dulu tak ada oven, jadi mak memang daripada dulu dia pakai tin minyak. Sebab mak cakap dulu mana ada oven. Ada tin minyak je. Jadi mak gunalah tin minyak tu sampailah sekarang cik apa guna tin minyak. Lepas tu bakar dia tu tak lama pun, dalam 3 hingga 4 minit je. Sekejap je. Kalau betul-betul naik, 3-4 minit je. Kalau roti tu tak naik, gebu-gebas, yang itulah ambil proses lama sikit nak boleh kebakar. Sebab tu cakap kata roti ni betul-betul proses dia 100% secara semula jadi. Naik dia pun secara semula jadi. Kebiasaannya, 2 hingga 3 minit masa diambil bagi membakar setiap roti. Roti perlu dibakar dengan betul agar masak sekata. Roti yang telah dibakar akan diangkat dan disapu dengan margarin bagi menambah rasa sebelum dibungkus. Kat Mak Kapau dari sejak tahun 75, 74 tu memang dah dia buat roti dah. Rasa dia pun dah, memang dah beza lah. Iti dia sama, kata banyak. Iti dia dalam tu sedap. Memang puas hati. Makan roti rasa macam dah cukup sutih. Tapi yang ketuhar tu rasa dia dah berasa asap. Dengan api ni lain. Dia rasa memang sedap. Menua ni sedap dengan bakar api dah. Kak Mek antara pelanggan tetap di roti sekaya dapur kayu ini. Telah menjadi pelanggan sejak ibu dan ayah Cik Ah, Pok Noh masih berniaga. Seawal pagi, ramai pelanggan sudah menunggu bagi mendapatkan roti sekaya.
Ada yang datang jauh semata-mata ingin merasa keenakan roti kampung ini. Ada yang sanggup menunggu sehingga 2 jam untuk menikmatinya. Cik Ah tidak mengambil tempahan roti ketika musim cuti sekolah. Ini kerana ingin memberi peluang kepada pelanggan yang datang secara walk-in. Dia dah order, tapi disebabkan ramai sangat yang dah tengah beratur, jadi kita takutlah nak potong queue dia orang kan. Kita takut dia orang berbunyi. Oh, saya dah beratur lama, tiba-tiba tak dapat. Takut macam tu lah. Kalau boleh memang nak fokus untuk yang order dulu. Tapi yelah kita ikut giliran. Macam tu lah. Tapi memang saya tak ada. Nak nangis ciok. Sebab kita tak boleh bakar lalu. Kadang-kadang dia jadi lain. Dia bukan lain kan dia duk gebu. Roti Cik Ah tu jadi duk gebu. Tapi dah orang, kadang-kadang ada orang beratur, kita ni dah jadi apa? Nervous dah tengok orang ramah. Takut orang marah. Itulah kita naik sikit bakar. Jadi tak ada gebu bakar. Jadi cakap kat kita nak jaga kualiti dia. Tapi bila roti tu tak sempat naik dah bakar. Tapi kalau mana-mana customer tu kalau datang tu minta bersabar. Kelapan dah. Ada lagi. Kalau untuk walk in tu gitulah, macam Cik Ah kata, kalau boleh Cik Ah nak bagi semua orang rasa. Ada yang datang pun dapat 1, yang nak 5 pun dapat 1, sebab Cik Ah nak bagi orang lain rasa. Sebab kita orang apa, roti ni bukan ready stock. Cik Ah boleh cakap roti ni bukan ready stock. Bila datang je dah ada, bila datang dah ada, tak ada. Macam kita kalau dah habis baru kita habis buat. Mana uli baru, buat baru semua. 50 kg tepung menghasilkan 2,000 biji roti, dijual dengan harga RM7 bagi setiap 10 biji roti. Pernah juga mereka menguli sehingga 70 kg tepung atau 3,000 biji roti sehari apabila mendapat tempahan dari pelanggan. Plannya dulu tak adalah buat roti ni, tak adalah sampai fikir daripada jauh-jauh orang datang. Sebab mak dulu biasa kawasan ni je kan, kawasan ni. Lepas tu bila Cik Ah buat roti ni tak terfikir sampai ke sini. InsyaAllah kalau boleh anak-anak Cik Ah, kalau dia orang waris balik, kekal macam ni. Seperti mana Cik Ah kekal yang mak, minta-minta dia orang kekal lah macam ni. Tiada yang lama, tiadalah yang baharu. Biarpun pelbagai cara moden diperkenalkan, cara tradisional tidak harus dilupakan. Keunikan roti paung sekaya bukan hanya kerana adunannya, malah air tangan penuh kasih sayang yang turut mengikat erat setiap ahli keluarga dari 2 generasi yang menghasilkannya.